Sekarang kita mencari 5 faedah dari ayat yang mulia ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, al-faidatul ula, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah Ta'ala tidak sekali-kali mensyariatkan. Tengok baliklah nota kaki yang saya dah baca tadi. Bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham, ni semuanya 4 jenis hayawan yang diperuntukkan kepada berhala. Maknanya binatang ni dia buat tanda, mana dia belah telinga ke apa benda, yang pentingnya tak boleh sembelih hayawan. Hidup bebas kerana dia hayawan kepunyaan Tuhan. SOP dia panjang dah tadi kita sebut kan, kepunyaan Tuhan. Jadi tak boleh lah. Itu kita panggil tak cerdiknya orang ni. Fihi dilalatun ala anal insan, dalam ayat ini menunjukkan bahawa ada di kalangan manusia buat sendiri undang-undang. Hak dia buat tu hak tak betul. Sebagaimana puak kafir kata apa tadi? Hayawan yang Tuhan bunuh, yang Tuhan mati, mu tak makan. Hayawan yang kamu sembelih dengan tanganmu makan, tak pelik. Sedap. Maknanya bangkai tu boleh makan lah. Ni orang sembelih makan. Hak Tuhan mati mu tak makan. Itu semua tu betul-betul guna otak, guna akal yang menyeleweng daripada jalan hidayah. Allahu Akbar. Jadi syaitan telah menghiaskan perbuatan manusia ni yang buruk jadi molek. Macam kita gini, banyak benda-benda yang buruk dari neraca mizan asy-syariah. Kalau kita tengok dari kacamata syariat, buruk, tak molek. Tapi tengok dari kacamata masyarakat, moden lah tu, standard lah tu, hebat lah tu. Ini masalah yang berlaku kepada kita. Allahul musta'an. Allahu Akbar. Jadi ada orang manusia, dia reka-reka cipta agama dia sendiri. Nampak ke apa? Ini bahayanya khatarul ifta, bahayanya mengeluarkan pandangan fatwa tidak mengikut SOP syariat. Ini bahaya. Kerana itulah Tuhan kata wa aktsaruhum la yaqilun. Orang yang menghalalkan benda yang Tuhan haram, mengharamkan perkara yang Tuhan halal, itu apa dia? Itulah manusia yang mereka-reka cipta hukum sendiri, kemudian ditempelkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat begitu. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam ayat ini, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Puak-puak kafir telah mereka-reka satu ibadah yang Allah Taala tidak syariatkan. Itu semuanya bohong, dusta, berlawak belaka terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi setiap orang yang mereka-reka hukum, dia pakak buat dia ya, tidak berdasarkan pada mizan syariah, maka orang itu telah buat undang-undang lain daripada undang-undang Allah, cukup berbahaya bagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, al-faidatus tsaniyah, yang kedua, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana. Bila ajak mari kepada Allah Ta'ala, Quran, kepada sunnah, cukuplah kita dapat untuk nenek dah. Jadi dalam ayat ini kata di ulama tadabbur, orang awam kita panggil mereka secara umum, mari kita kepada kita Allah dengan Rasul, sunnah.
Wa idza qila, apabila dikatakan. Siapa kata? Siapa kata? Tengok dalam tafsir kata wa abhamal qail. Allah Taala tersebut siapa kata? Imma likasratil qailin, boleh jadi dengan sebab ramainya orang yang berkata, wa imma liikhtilafi maratibihim, ataupun berbeza tingkatan mereka. Li anna kasratal qailin, bila kata ramai orang kata, menyebabkan orang nak dengar. Ramai ada orang cakap ni, kita kata pun siapa? Siapa ramai tu? Ramai. Jadi menyebabkan orang nak dengar. Ramai ada orang tak setuju, ramai orang kritik, ramai orang tegur, tapi dia tak peduli. Jadi dipanggil bahaya. Itu dipanggil dari sudut bahasa lah. Wal martabatul uliya tujibu aidan, bila kita dengar orang yang hebat-hebat cakap, jadi menyebabkan orang nak dengar dia punya kata-kata. Ini baiklah. Jadi ayat ini juga mengajar kepada kita supaya tidak taksub pada pandangan orang semata-mata apabila menyalahi kitab dengan sunnah. Jadi siapa dia ikut juga, hak lawal juga Al-Quran, hadis. Quran kata haram, dia kata halal. Sunnah kata halal, dia kata haram. Maka orang ni syabahum bil kufar, ada ikut perangai puak kafir, mengutamakan amalan untuk nenek lebih daripada amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang diturun oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan juga dibawa oleh Nabi SAW dalam sunnah. Ingat boleh? Kerah kepala, hasbi, cukuplah untuk nenek kita ada dah. Benda ni sudah menjadi arus perdana. Kenapa mau ubah-ubah? Kenapa mau bincang-bincang? Tak payah bincang. Kita kadang-kadang kita perlu arus perdana lah. Tapi ada orang lain, ada juga pandangan-pandangan yang bersandarkan kepada Quran dengan sunnah. Kena bagi ruang, jangan kongkong mereka dengan undang-undang yang diciptakan. Itu satu-satu pengongkongan yang cukup berbahaya. Baik. Faedah yang ketiga, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'an. Dia kata cukuplah mengikut agama untuk nenek. Agama untuk nenek ni agama yang ikut tu ayah dia buat. Maka ayat ini sekali lagi wujubur ruju' ila ma ja'a fil kitab was sunnah. Ayat ini menjadi dalil wajib kita ikut Quran dengan sunnah, li'anna Allah ankara ala haula'il ladzina qalu hasbuna ma wajadna alaihi. Karena Allah Taala ingkar kepada puak kafir yang kata cukuplah untuk nenek kami sudah hajar, sedangkan dia menyalahi peraturan Al-Quran. Maka ayat ini menjadi dalil la yajuz, tidak boleh, tidak harus sama sekali meninggalkan petunjuk Al-Quran dan meninggalkan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut manusia, maka kita kata binasalah kita. Faedah yang keempat, al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Orang beriman, menjagalah diri kamu. Bila ni? Sebila-bila masa saja. Lebih-lebih lagi selepas kita telah menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Maka di sini ulama tadabbur kata anna islahan nafsi wal inayata biha min muqtadayatil iman. Membaik pulih diri, betul jiwa, betul diri kita, jaga molek diri kita ni termasuk dalam tanda-tanda orang yang jaga iman. Orang jaga iman, orang betul diri. Tengok amalan kita ikhlas kata ikhlas, tengok amalan kita ikut sunnah ke tidak. Itu baru orang betul diri. Ni kalau amalan kita tak ikut sunnah ke apa, ikut orang, itu dia panggil agama untuk nenek. No. Nah, kemudian Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, ayat 104 ni, perangai kafir ikut tok nenek semata-mata. Bayan annahu la yanbaghi lil mu'min an yatashabbahu bihim fi hadhihi tariqah. Allah nyatakan dalam Quran ini, dalam ayat ini, orang mukmin jangan ikut gaya puak-puak kafir. Betul ke tak betul? Asal ketuk nenek buat betul. La,
betul ke tak betul, asal kata nenek buat jadi betul, kita kata no, tidak sama sekali. Ingat molek tu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat ini bukan mutlak kata jaga diri, tak pakai jaga diri, tak hijau apa lah. Jaga diri itu maksudnya kita kena usaha buat perkara-perkara yang baik, perkara yang mendamaikan, dan perkara yang boleh membawa kita kepada keadilan, kesucian, dan membawa kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita buat kerja, barulah kita pergi kepada siapa? Kita pergi kepada alaikum anfusakum. Tak ada orang ikut aku jaga diri aku dah. Jaga diri ni memang kena sentiasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah akhir di Quran tu, ya ayyuhallazina amanu qu, surah at-tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Cuma dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, bukan jaga diri seorang dak, jaga masyarakat, kerja dakwah, lepas tu baru jaga diri bila orang tak peduli. Itu maksud dia begitu. Jangan lemah, jangan lari dalam dakwah, dalam perjuangan. Sebab kalau kita lemah, kita jam, tak boleh buat apa. Itu bahayanya suasana yang berlaku. Baiklah, di akhir ayat Allah kata apa? Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita semua para jemaah, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, para pencinta kepada kebenaran, kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan rasa sedap hati, jangan rasa selesa hidup, sebab semua kita akan kembali kepada Allah. Dengan kita kembali kepada Allah, apa akan jadi? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan nyatakan, aku akan balas, aku akan jelaskan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Maknanya bila kita tahu kita ada balasan, bila kita tahu di sananya ada perkara yang Allah Ta'ala nak balas, jadi para jemaah sekalian, kita kena usahalah buat yang terbaik supaya kita mendapat balasan yang baik. Jangan malas-malas. Satu. Poin yang kedua dalam ayat ini, tanda poin yang kedua ni penting. Dia kata annal insan la yuhasabu ala hadithin nafsi. Setiap orang itu tidak diambil dosa, dijatuhkan hukuman dengan hadisun nafsi, orang panggil lintasan dalam hati. Tak. Selagi tak buat, tak kira. Kecuali niat betul-betul niat nak buat benda baik, Allah Ta'ala beri pahala. Innamal a'malu bin niat. Itu kita kata alhamdulillah. Sebab itulah kita dalam bab ni Allah Ta'ala kata, aku akan nyatakan, aku akan balas pada semua apa yang kamu katakan. Jadi ada pun khayal adalah hati, Allah Ta'ala tak ambil kira, kita kata alhamdulillah. Kalau ambil kira dah kan, jawab dia, banyaklah kita masalah. Muka duk khayal sentiasa, khayal sana khayal sini. Feeling dia bagi khayal. Dalil mana Allah Ta'ala tak ambil tindakan ke atas orang yang cakap dalam hati ni? Hadis, tengok hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Allah SWT tajawaz, mana lepas daripada umat aku ni apa yang terkhayal dalam kepala dia, selama dia tak cakap, tak buat atau tak cakap. Orang ni contohnya dia khayal nak buat benda tak baik lah, mikir, tapi dia tak buat, tak ni kira dosa lagi. Tak cakap, tak apa. Cuma kalau kita tahu dah khayalan tak betul, istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah. Ya Rabbi, berilah hidayah kepada hamba ni supaya benci pada maksiat dan mungkar. Kalau tidak, bahaya juga tu.
main khayal semua akhir kali tak tahu gimana kita kata ini cukup berbahaya. Jadi alhamdulillah